لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي واعتنا محبتك ومعرفتك اللهم اهدنا واهد بنا واهد المسلمين واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ارزقنا العلم والعمل والإخلاص وعدم الرياء والسمعة وحب التصدر في المجالس والمحافل وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه مباركا عليه في طول عمر وصحة وعافية وطاعة آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala jemput kita ramai-ramai untuk hadir mengerjakan salat subuh berjamaah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam Sunan Abu Daud, ma min syi'abin wala qaryatin la tuqamu fihi shalah bil jamaah illa istahwazat alaihimus syaitan atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kawasan, tidak ada satu dusun, tidak ada satu qaryah yang tidak dikerjakan salat berjamaah di dalamnya, melainkan qaryah tersebut sudah dikuasai oleh syaitan. Tidak ada satu qaryah yang tidak dikerjakan salat berjamaah di dalamnya, melainkan qaryah tersebut sudah dikuasai oleh syaitan. Hari ini saya amat seronoklah tengok masjid surau kita ni ramai sungguh. Mungkin daripada beberapa hari saya kuliah, inilah yang paling ramai ni. Maknanya ahli qaryah sini banyaklah yang selamat daripada syaitan. Bukanlah saya sebut bila yang hadir dekat surau itu sedikit maknanya dikuasai syaitan, tapi lebih kurang macam itulah. Dalam hadis tu Nabi SAW katakan, iza taja ibnu Adam, apabila manusia berbaring untuk tidur, aqadat alaihi syaitan salasata uqadin, maka syaitan akan membuat 3 ikatan dekat kepala ni, 3 ikatan. Likulli uqdatin yakul, untuk setiap ikatan syaitan akan berkata, ala lailun tawil, malam masih panjang lagi, tidur je engkau. Sehingga itulah orang yang memang sebelum dia tidur imannya lemah, susah nak bangun untuk solat subuh. Tetapi bila orang nak tidur tu, baca doa, baca zikir, sunnah, adab, maknanya imannya di masa tersebut adalah iman yang baik, maka mudah dia untuk melawan syaitan. Untuk melawan syaitan ni kena ada pertolongan Allah. Bila sebelum tidur kita meminta tolong kepada Allah, ya Allah, bangunkan saya untuk solat subuh, insya-Allah Allah akan bangunkan untuk solat subuh. Takkan Allah tak bagi doa untuk ketaatan. Kita meminta keduniaan pun Allah Ta'ala bagi, takkan Allah tak bagi doa untuk ketaatan. Apabila bangun, idza staiqadha min naumihi fadzakarallah, bila dia terbangun terkejut daripada tidurnya lalu dia sebut nama Allah,
baca doa lakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihil nusyur. Ataupun dia baca bacaan yang lain, ada banyak doa yang dibaca Rasulullah selepas bangun tidur. Dia baca zikir, maka terlepaslah satu ikatan. Masih ada dua lagi. Bila dia berdiri lalu dia berwuduk, maka terlepas ikatan kedua. Bila dia bangun selepas berwuduk tu untuk solat subuh kah, solat sunnah kah, solat tahajud kah, maka terlepaslah ikatan ketiga. Bila dah terlepas ikatan ketiga, maka hilanglah kuasa syaitan untuk dirinya. Sehari semalam selepas tu syaitan dah tak berkuasa untuk dirinya. Asbaha nasyitan. Pada pagi tersebut dia akan rajin. Hasanal hay'ah, dalam keadaan hasanan nafas, dirinya terasa sangat baik. Nak menderma hati terasa ringan, tangan terasa ringan, nak berjalan untuk kebaikan cepat, dengar kebaikan dah terpanggil. Pasal apa? Pasal karena memang dirinya diri yang baik, terlepas daripada kuasa syaitan. Akan tetapi apabila tiga ikatan tadi tidak terlepas, maka kuatlah kuasa syaitan kepada diri orang tersebut. Masa nak pergi ke surau, ikatan dekat kaki belum terlepas sehingga tak boleh nak pergi. Masa nak pergi dekat satu hajat saudaranya, tak boleh pergi. Pasal apa? Pasal masih diikat lagi oleh syaitan. Ada tengok kebaikan tidak terpanggil sebab hatinya tertutup. Syaitan membisiki bisikan yang lebih kuat lagi. Yuwaswisu fi sudurin nas. Kuasa syaitan lagi kuat pada dirinya. Apabila tiga ikatan tidak terlepas, maknanya kuasa syaitan kuasa paling kuat. Bila dua ikatan tak terlepas, maknanya 60-70% nih. Kalau dia boleh lawan, dia boleh menang, dia boleh berjaya. Kalau satu ikatan, maka jiwa dia lebih kuat daripada syaitan. Tetapi bukanlah mudah macam orang yang tidak terikat. Maknanya bila kita boleh hadir salat subuh ni kan, terlepaslah kita daripada tiga ikatan tersebut. Sehingga itulah hadis ni memang berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud tadi. Kampung yang di sana tidak dikerjakan salat berjamaah, maknanya dikuasai oleh syaitan. Tak ramai yang hadir salat berjamaah, maknanya lebih banyak yang dikuasai syaitan daripada yang tidak dikuasai oleh syaitan. Hadir salat berjamaah ni adalah satu perkara yang Masya Allah, apalagi untuk salat subuh. Dia akan mengangkat bala bencana daripada karyah kampung kita. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Iza adzanal muazzinu adbara syaitan. Apabila muazzin dah mengumandangkan azan, adbara syaitan, syaitan akan berlari sejauh-jauhnya. Walahu duratun hatta la yasma'a sautal azan. Dia berkentut dengan begitu keras sampai dia tak terdengar suara azan. Sebab apa? Sebab setiap sesuatu, ma min syai'in yasma'al azan illa yakunu syahidan yaumal qiyamah. Tidak ada sesuatu apapun yang mendengar suara azan melainkan akan menjadi saksi di hari kiamat. Semua, sampai mana suara itu habis, sampai situlah saksi yang akan Allah Ta'ala ambil, ditimbang nanti di mizannya Allah. Mungkin dekat satu kawasan ni, maka Allah Ta'ala akan angkat satu kawasan ni, letak dalam mizan. Ni saksi, nanti saksi kebaikan. Allah Ta'ala letak dalam mizan Allah, Allah Ta'ala timbang semua. Tak kisah surau kah, rumah kah, padang kah, kilang kah, semua yang mendengar azan akan Allah Ta'ala timbang. Dan sesiapa yang mendengar azan, maka akan hilang kejahatan-kejahatan yang negatif, jin dan sihir daripada tubuh dan juga kawasan tersebut. Itu bila kita tengok orang ruqyah, salah satu cara meruqyah adalah azan.
Tengok dalam riwayat Sayyidina Umar, di mana-mana ada kebakaran, kita disuruh azan. Dalam fiqh mazhab Syafi'i ada beberapa keadaan yang kita disunnahkan azan selain dalam solat. Yang pertama, masa kebakaran disunnahkan azan. Yang kedua, indaz zalazil, masa gempa bumi ataupun terjadi musibah alam yang besar, tsunami ke apakah, naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hindarkan kawasan umat Islam dari bala-bala bencana. Kemudian dalam riwayat Sayyiduna Ali, sunnah juga azan di telinga orang stres, orang yang gila ataupun memang dah tak boleh nak berfikir normal, itu kita sunnahkan azan. Pasal apa? Azan ni dia akan menghakis, menghilangkan macam-macam yang negatif dalam tubuh kita. Dekat kampung kita pun macam itu juga. Bila ada yang negatif dekat kampung kita, dengan azan ni selalu dia akan hilang. Ini yang pertama. Yang kedua, bila orang hadir dekat solat berjamaah, maka cahaya di kampung itu akan semakin besar. Mana-mana orang yang datang hadir solat berjamaah, dia balik dekat rumah masing-masing, dia membawa cahaya masjid masuk ke dalam rumah dia. Apabila ramai orang bawa cahaya masjid masuk ke dalam rumah dia, maka terhakis dan terbuanglah, termusnahkanlah seluruh kejahatan-kejahatan yang ada di qaryah tersebut. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Ad-dhaifu jaa birizqih. Tetamu tu datang membawa rezekinya masing-masing. Allah Taala dah catat dah. Tuan Haji Pulan bin Pulan bila dia datang jumpa ziarah silaturahim dekat rumah tuan haji yang lain, rezekinya ini. Apa yang tuan rumah tu bahagikan, itu rezeki yang sebenarnya dia bawa sendiri, bukan diberikan oleh tuan rumah. Apabila kita datang ke rumah Allah, menjadi tetamu Allah, dalam hadis walayyardallahu kiran siwal jannah, Allah tak nak bagi jamuan kecuali surga sebagai jamuannya. Ini rumah Allah, rumah yang paling mulia. Agak-agak kalau misal Perdana Menteri ataupun Sultan, Masya Allah, mengundang kita hadir dekat istana Sultan, jamuan yang Sultan buat untuk kita apa? Dan yang boleh datang dapat kad jemputan tu hanya orang mulia sahaja kan, yang memang ada jasa kah, atau memang nama dia nama orang baik. Macam tu juga yang boleh datang ke istana Allah, ke rumah Allah. Yang pertama hanya jemputan khas sahaja. Yang kedua, Allah akan beri jamuan yang paling hebat, yang tidak ada jamuan seperti itu. Wala yardallahu lahu kiran siwal jannah. Allah tak redha memberikan sebuah jamuan melainkan jamuan surga. Kemudian ad-dhaifu ja'a bi rizqihi wa raja'a bi dhunubi ahli al-bait atau kama qala. Dan dia pulang, dosa orang yang dekat rumah tu akan dihapuskan oleh tetamu tadi. Ada tetamu datang dekat rumah kita, lalu kita hidangkanlah makanan, kuih atau apa seumpamanya. Maka yang kita hidangkan tu sebenar hakikatnya adalah itu rezeki dia sendiri, bukan rezeki kita, tapi memang rezeki dia. Selepas kita bagi macam tu, dia datang membawa rezeki dia sendiri dan pergi. Dosa orang yang dia jumpai, dosa rumah yang dia datangi itu semuanya dah terhapus. Kalau kita datang menjadi tetamu Allah, balik daripada rumah Allah ni, ada tak dosa yang kita bawa? Takkan ada dosa dalam masjid. Mana ada dosa dalam masjid? Hanya ada kebaikan-kebaikan saja dalam masjid. Sehingga yang kita bawa ni kebaikan-kebaikan dalam masjid. Masuk dekat mana? Letak dalam rumah. Bila dah kita masuk dalam rumah kita, kebaikan masjid pun masuk dalam rumah kita, maka hilanglah kejahatan-kejahatan yang ada dalam rumah kita. Macam mana dalam 1000 rumah yang ada dekat satu qaryah tu,
Ada 500 misalkan rumah yang bercahaya macam tu, yang 500 yang tak dapat cahaya tu pun akan terikut mendapatkan cahaya. Pasal apa? Pasal terlampau banyak cahaya-cahaya yang lain. Ni macam lampu ni kan, dekat tengah ni tak ada lampu yang nyala, tapi dia ikut terang juga. Pasal apa? Pasal sekitaran dia semuanya dah terang. Macam itulah hakikat berjiran dengan orang baik, akan selalu mendapatkan kebaikan. Ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita boleh istiqamah ala hadhihi tariqah, di dalam jalan terbaik yang Allah taala dah berikan kepada kita ni. Bukan mudah nak istiqamah. Sebab apa? Sebab syaitan takkan diam tengok kita istiqamah dalam kebaikan. Kemudian dalam hadis Nabi SAW juga mengatakan, wala yazalu abdun fi musallahu illa sallat alaihi malaikah. Dan seseorang yang selalu duduk di tempat dia solat, di surau ataupun di masjid, dan dia tidak langsung keluar selepas solat, maka malaikat akan mendoakan untuknya, berniat iktikaf ataupun tidak. Ni dua-dua dapat kelebihan. Niat iktikaf lagi banyak kelebihan. Mungkin ada yang belum niat iktikaf, kita niat iktikaf dulu. Boleh iktikaf dekat surau, boleh. Apakan lagi surau Jumaat. Surau biasa pun dah dikerjakan solat 5 waktu di dalamnya, boleh iktikaf. Imam Ramli mengatakan sah iktikaf pada surau atau pada satu kawasan yang di sana dikerjakan solat 5 waktu. Solat alaihil malaikah, malaikat akan selalu mendoakan untuknya. Ya taqulu Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ini hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah. Malaikat mendoakan, ya Allah, bagi dia rahmatmu, bagi dia keampunanmu. Dua doa ni yang didoakan oleh malaikat. Seberapa lama kita duduk, sebanyak itulah malaikat mendoakan, ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia. Dalam riwayat lain ada lagi tambahan, wa tub alaihi, beri dia taubat. 3 doa ni daripada malaikat. Selalu doa ni tak putus-putus, malam yuhdith, selama dia tidak batal wuduk dan selama dia belum keluar daripada masjid ataupun surau tempat dia duduk. Bila dia dah keluar, berhentilah malaikat mendoakan. Maka tu detik-detik kita duduk di tempat-tempat macam ni, semua Allah Ta'ala kira pahala. Yang mungkin nanti di hari kiamat kita tak tahu. Bila Allah Ta'ala ada hantar buku catatan amal kita selama kita hidup, kita tengok, ya Allah, tu pahala dapat daripada mana? Saya ingat tak pernah saya buat. Allah Ta'ala kata apa? Ni pahala kalian buat sama-sama. Hadir dalam majlis ilmu, hadir ramai orang untuk mencari akhirat, itu bukan mudah. Dalam sehari semalam ni kita jumpa beribu-ribu orang. Pergi Giant kah, pergi Maidin, pergi mana-mana kan, ribu-ribu orang kita jumpa. Dekat bandar, dekat highway, jumpa orang pun ramai. Tapi bila kita jumpa orang yang memang tujuannya adalah akhirat, yang ramai kita jumpa orang dalam sehari semalam ni adalah tujuan keduniaan, yang ni niaga, yang ni perubatan, yang ni pendidikan, yang ni bisnes, yang ni macam-macam, kita kena tanya, yang tujuannya akhirat mana? Kalau bukan untuk perjumpaan dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir, dalam solat berjamaah, kita tak akan berkumpul untuk kebaikan. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, wajabat mahabbati, aku wajib mencintai, lil mutahabbina fiyya, bagi orang-orang yang mencintai kerana aku. Tuan-tuan seronok tak
tengok orang ramai melaksanakan solat subuh macam ni? Atau seronok bila kita 2 orang je, tuan imam dengan makmum 1 orang, itu pun dua-dua pengurusi je. Yang lain tak ada. Yang lain tak pastilah dekat subuh, mungkin di Mekah, mungkin dekat India, tak pastilah kan. Tapi surau 2 orang je. Atau kita seronok macam ni? Kita seronok macam ni. Bila kita tengok ahli surau kita tu tak ada, kita cari dia. Tuan haji yang biasa azan tu dekat mana? Tak ada. Sakit ke atau macam mana? Ini maknanya cinta kerana Allah. Cinta kerana Allah ni dia tak kisah kan. Kekayaan macam mana, dia bukan membahas kekayaan. Jawatan macam mana, bukan pasal jawatan. Parti macam mana, bukan masalah parti. Tak ada apapun melainkan hanya satu. Saya nak solat berjamaah, saya nak dapatkan rahmat Allah, saya nak dapatkan ridha Allah. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya walil mutazawirina fiyya, dan bagi orang-orang yang sesama dia berziarah karena aku, berjumpa kerana aku. Masa sekarang ni kita berjumpa, kita bermusafah, ada tak kerana yang lain, sebab-sebab yang lain? Kita nak bisnes ya, okay, kita jumpa ke mana? Ke surau. Tak ada. Bisnes jumpa dekat restoran, tempat-tempat macam tu lah. Dekat surau ni, okay, jemput kuliah, dijemput kenduri tahlil. Dekat mana? Dekat surau. Allah Ta'ala berikan cinta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma uzilluhum bizilli, pada hari ini, hari kiamat nanti, aku akan memberikan lindungan kepada mereka yang tidak ada lindungan kecuali daripada aku. Al-Imam Al-Qurtubi katakan, pada padang mahsyar Allah Ta'ala jadikan bumi dan seluruh benda-benda yang ada di dunia ni, meteor, asteroid, semua digabungkan menjadi satu hamparan bisat, yang dari lantai dia, tanah dia terbuat macam perak, macam apa nama dia, logam, metal. Atas ni diletak matahari berjarak 1 mil daripada kepala manusia, dan bukan 1 matahari, ada 10 matahari. 1 matahari pun dah 35 derajat Celsius tu, Masya Allah, panas. Ke Arab sampai 40 lebih. Macam mana ada 10 matahari? Okay lah, jadi macam barbecue kan, masak. Jadi roti john je dekat situ. Ini Masya Allah. Orang yang mendapatkan lindungan Allah di antaranya adalah orang yang mencintai, berkumpul, berziarah, berjumpa karena Allah. Lalu Allah Ta'ala letakkan ala manabir min nur, di atas sebuah mimbar daripada cahaya. Allah Ta'ala letak tinggi sekali. Yaghbituhumul anbiya wal mursalun, yang mana para nabi pun tengok, mereka pun cemburu tengok apa yang Allah Ta'ala berikan kepada lil mutahabbina fiyya. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala angkat kebencian, dendam daripada hati sesama muslim, khususnya hadirin yang hadir dekat sini, dan Allah Ta'ala letakkan rasa cinta kepada sesama saudara. Amin ya rabbal alamin. Dan inilah yang Rasulullah nak tengok, yang Rasulullah nak buat. Macam mana Rasulullah kumpulkan antara Aus dengan Khazraj, antara Muhajirin dengan Ansar, antara yang berkulit putih dengan yang berkulit hitam, antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang ada jawatan dengan yang tak ada jawatan, antara yang dah punya rumah besar dengan yang masih belum punya rumah lagi. Semua Rasulullah himpunkan dalam satu majlis. Lalu Rasulullah buat mereka untuk saling cinta, mencintai. Dekat banyak kelebihan-kelebihan yang boleh kita dapatkan. Masa kita jumpa, kita senyum dekat kawan kita yang jumpa dekat surau tadi,
maka itu dikira sedekah. Wa tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum yang kau berikan kepada sesama saudaramu adalah sedekah. Dan sedekah dalam majlis takkan sama dengan sedekah dekat kedai. Dekat kedai kita senyum juga, tapi senyum yang kita berikan masa dekat kedai, sedekah tu takkan sama dengan sedekah dalam majlis kebaikan. Musafahah. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani. Tidak ada dua orang muslim yang berjumpa lalu bermusafahah, bersalaman tangan dengan tangan, illa tasaqatat dunubuhuma min khilali asabi'ihima, melainkan akan jatuh dosa-dosa mereka daripada tangan-tangan mereka. Jadi berjatuhan dosa tu kita tak tengoklah macam mana dosa tu keluar. Bila kita bersalaman, bermusafahah, Allah Ta'ala hapuskan dosa kita. Semakin banyak kita bersalaman, semakin banyak kita bermusafahah. Bila lagi nak kita bermusafahah dalam kebaikan? Kalau dekat office kita, dekat pejabat kita, mungkinlah musafahah tu musafahah bisnes kan. Okay, dah deal, dah okay, semua dah sepakat, salaman. Dapat pahala? Dapat pahala juga, tapi takkan sama dengan musafahah dalam masjid. Dan bermusafahah selepas solat ni adalah sunnah yang dilakukan oleh para sahabat. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitabnya menyebutkan bahawa di antara sunnah selepas solat adalah bersalaman. Al-Imam Nawawi mengatakan la ba'sa bih, hukumnya boleh. Ditulis oleh guru kami Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki di dalam kitab Adabul Musafahah. Sebab apa? Sebab kelebihan musafahah ni banyak. Jadi dulu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi dah selesai sembahyang, mereka datang cium tangan, bahkan banyak sahabat yang cium kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dinyatakan macam tu. Bukan setakat tangan saja yang dicium. Ni baru kita nak cium tangan, orang kata bid'ah, orang kata syirik lah, macam sujud kepada berhala. Kita cium tangan isteri, anak cium tangan kita, tak ada orang kata musyrik. Ini berlebihan, keras ni, ekstrim. Tak, memang sahabat Nabi cium tangan Nabi, cium kedua pipi Nabi, cium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang tu patutnya kita buat pada mak ayah kita sahaja. Untuk cium kaki tu, untuk setakat yang lain cium tangan. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar membahas pasal musafahah. Ada banyak sekali sunnah-sunnah musafahah. Di antaranya adalah membaca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang kedua adalah boleh bermusafahah dengan sebelah tangan maupun dua tangan. Ada yang kata sebelah tangan je sunnah, dua tangan tak sunnah. Tak, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia bersalam dengan dua-dua tangan. Bikiltal yadaih, dengan dua tangannya. Yang lain bersalaman dengan satu tangan. Dua-dua sunnah. Tapi bila satu tangan ni maknanya satu je yang berbuat kebaikan. Tapi bila dua tangan maknanya dua-dua berbuat kebaikan. Macam tasbih lah kan. Macam tasbih tu, sunnahnya bila tasbih yang kita baca tu sedikit, pakai jari saja. Alaikunna bit tasbih wa aqidna alaihi bil anamil fa innahu mustantaqatun mas'ulatun. Hendaklah kalian bertasbih, memperbanyak tasbih. Gunakanlah tangan-tangan kalian untuk bertasbih, karena tangan kalian akan ditanya dan akan berbicara di hadapan Allah. Sehingga ulama kata, gunakanlah ruas jari ini untuk bertasbih. Tapi kalau banyak beribu-ribu, pakailah tasbih. Tapi ustaz tadi selepas solat pakai tasbih. Sebab apa? Sebab kalau saya pakai tasbih tu, AJK pengurusi yang letak tasbih tu dapat pahala. Itulah kan, saya pakailah. Sunnahnya memang pakai tangan sahaja. Sunnahnya. Sebab dia masih sedikit lagi. Dan kanan kah kiri kah? Ada yang katakan sunnah hanya untuk kanan saja, sebab kebaikan tu yang dilakukan oleh yang kanan.
Ada yang kata kiri pun juga sunnah. Sebab kalau kiri kita tak bagi, maknanya sedikitlah kebaikan dia. Dia pun nanti akan ditanya oleh Allah dan akan berbicara di hadapan Allah. Dua-dua akan berbicara. Sehingga dua-dua kita bagi tasbih. Yang ni 15, yang ni 15 dah 30 dah. Yang 3 mana-mana lah. 33 selesai dengan 2 tangan. Sehingga dua-dua dapat kebaikan. Dah banyak lagi kebaikan-kebaikan yang memang bila kita hadir dalam majlis ni, Allah Ta'ala bagi kebaikan yang terlampau banyak. Dan semakin bertambah hari, ma min yaumin illa wa ba'dahu asyarru minhu. Hadis Sayyidina Anas bin Malik di dalam kitab Al-Mishkat. Tidak ada bertambah hari melainkan hari yang selepasnya adalah hari yang lebih buruk, hari yang lebih berat. Sampai Nabi katakan akan datang satu masa, asbaha rajulu mu'minan wa amsa kafiran. Pada pagi beriman, petang dah kafir kepada Allah. Orang yang al-qabid alal haq yauma idzin kal qabid alal jamrah. Orang yang memegang kebaikan pada hari tersebut macam memegang bara api. Bila dia pegang, tangan dia terbakar. Bila dia tak pegang, iman dia hilang. Akan datang hari macam tu. Maka tu daripada sekarang kita, jangan kita saja yang hadir dekat majlis ni, anak kita sekali bawa, isteri kita sekali bawa. Pasal apa? Dulu sahabiah, perempuan-perempuan di zaman sahabat, semua solat subuh berjemaah. Semua solat subuh berjemaah. Ini riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi sunnah juga. Bahkan pada sebahagian masjid perempuan pun ikut melaksanakan solat Jumat. Bila ada solat Jumat tak payah lagi solat zuhur. Walaupun mereka tidak wajib, tapi bila mereka ikut solat Jumat di belakang lelaki, sah dan dikira sudah solat zuhur. Pasal apa? Kita nak bawa kebaikan ni ramai-ramai. Dekat rumah kita ada 5 orang. Kalau kita sendiri je pergi surau, kita datang dekat sana, kita bawa kebaikan ni 100, maknanya ada 5 orang dapat 20 je. Tapi kalau yang bertolak ni 3 orang, ya kan? Ada 300, ada 5 orang, masih banyak lagi dia dapat. Jadi kita kena ajarkan juga pada anak kita, khususnya yang dah umur 7 tahun lebih, untuk sekali solat subuh berjamaah, solat zuhur berjamaah, semua solat berjamaah. Pasal solat berjamaah ni di antara sesuatu yang menjadikan sesama kaum muslimin saling cinta mencintai. Kita nak jumpa dalam kebaikan. Dalam satu hadis itu disebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada berkumpul satu kaum dalam satu rumah di antara rumah Allah. Dalam riwayat lain disebut min qabail syatta, daripada bangsa-bangsa yang berbeza-beza. Yang ni orang mana, yang ni yang mana, yang ni yang mana, yang ni kulit putih, yang ni kulit hitam, yang ni kulit merah, berkumpul. Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa mereka. Melainkan Allah akan menurunkan rahmat untuk mereka, akan memberikan sakinah kepada mereka. Allah Ta'ala hantar malaikat untuk berkumpul bersama mereka. Doa mereka dikabulkan oleh Allah, dosa mereka diampunkan oleh Allah, kesalahan-kesalahan mereka diperbaiki oleh Allah. Wabuddilat hasanatuhum wabuddilat sayyi'atuhum hasanat. Dosa-dosa mereka digantikan dengan kebaikan. Dalam satu riwayat dikatakan ada orang datang dekat masjid, walahu dzunubun misla jibali tihamah. Dia membawa dosa besar macam gunung-gunung yang ada di Tihamah. Dia datang, masuk masjid, keluar, habis. Tidak ada sedikit pun dosa yang tersisa pada dirinya. Pasal apa? Pasal yang ni malaikat mendoakan dia, yang ni ahlil khair mendoakan dia, yang ni yang daripada doa bersama dan seumpamanya. Bahkan lagi kalau kita hadir dalam majlis ilmu, hadir dalam majlis ilmu, yastaghfiru lahu kullu syai'in. Seluruh makhluk Allah yang beriman akan memintakan ampun kepada Allah. Hatta namlah fi hujriha, sehingga semut yang ada dalam sarangnya memintakan ampun untuk para penuntut ilmu. Wa hattal hitan fil ma', seluruh ikan yang ada dalam air
Wa hatta tuyur fil jawis sama, sampai pun burung yang terbang di udara, semuanya memintakan ampunan bagi para penuntut ilmu, ridwan bima yatlub, sebab mereka pun senang macam malaikat yang senang dengan apa yang dituntut oleh para penuntut ilmu. 1-2 detik kita duduk dalam majlis kebaikan, dalam majlis ilmu, dah berjuta-juta kebaikan. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Mundhiri daripada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, ini dikira hadis hasan oleh Imam Al-Mundhiri. Ya Abu Dzar, la antagdua fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin. Wahai Abu Dzar, engkau pagi-pagi datang dekat satu majlis lalu membaca satu ayat Al-Quran. Satu ayat Al-Quran adalah lebih baik daripada solat 100 rakaat. Wala antagdua fata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya al-faraqah. Dan engkau hadir dalam majlis lalu belajar satu bab ilmu, suatu pembahasan keilmuan, maka lebih baik daripada 1000 rakaat. Agak-agak dalam satu hari satu malam, boleh tak kita solat 1000 rakaat? Tak boleh. Mana boleh? Nah, kita hadir belajar satu bab ilmu dah dikira dapat 1000 rakaat. Dalam hadis yang lain disebutkan, la antaqra ayatan khairun min naqatin simanin idhamin. Satu ayat yang kau baca lebih baik daripada satu unta yang besar hamil. Macam mana kalau kita baca kat solat subuh ada 30-40 ayat. Ini kebaikan yang Allah Ta'ala dah berikan. Dan di antara kebaikan yang paling baik yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah solat qabliyah subuh. Dalam hadis disebutkan rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada yang mengatakan sesiapa yang menginginkan keduniaan, ingin diberi kekayaan oleh Allah, ingin mendapatkan kemudahan rezeki, dilapangkan pintu rezekinya, maka laksanakanlah, istiqomahkanlah salat qabliyah subuh. Pasal apa? Kalau Allah Ta'ala bagi yang lebih baik daripada dunia dengan seisinya, takkan Allah Ta'ala tak bagi dunia itu sendiri. Yang lebih baik daripada dunia Allah Ta'ala dah bagi dah. Macam mana dunia Allah Ta'ala tak bagi? Ini di antara amalan lah. Tapi bukanlah kita niat salat qabliyah itu untuk dapatkan keduniaan, tapi untuk dapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dicintai Allah, Allah Ta'ala akan berikan yang terbaik. A'taituhu afdala ma u'tisailin. Aku akan memberinya yang terbaik daripada apapun yang pernah dipinta oleh orang yang meminta kepadaku. Ini bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dalam riwayat itu disebutkan, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih, kuntu basaruhu alladhi yubsiru bih. Aku akan menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat. Maknanya apa? Allah Ta'ala akan jaga telinga, mata dia, tubuh dia semua daripada dosa besar, daripada bala bencana. Kemudian Allah Ta'ala bagi berbagai macam kebaikan. Daripada telinga dia boleh dapat berjuta-juta kebaikan. Daripada mata dia dapat berjuta-juta kebaikan. Jadi Masya Allah, semakin banyak ilmu, semakin banyak jalan kita untuk taat kepada Allah. Jadi ulama kata, kita hadir dekat majlis ilmu macam ni, takkan pernah kita rugi. Tempat kita ni bila kita meninggal nanti, dia akan menangis. Mana Tuan Haji yang biasa selalu duduk dekat saya? Surau ni akan menangis. Dalam ayat dalam surah Ad-Dukhan, dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas ataupun Abdullah bin Mas'ud disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan,
fama bakat alaihimus samaa'u wal ardu wa ma kanu munzirin. Tidaklah bumi dan langit menangis kepada orang kafir yang mati, dan mereka pun tidak diberi masa tangguh untuk kematian mereka. Maka Sayyiduna Abdullah bin Abbas meriwayatkan, hadis disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, idza mata ibnu Adam, apabila mati seorang manusia, bakat alaihimus sama'u wal ard, akan menangislah bumi dan langit. Daripada bumi yang menangis adalah yang pertama, tempat di mana dia selalu melaksanakan solat. Dia solat saf pertama menangis, dia solat saf kedua menangis, terus solat ketiga menangis. Dulu tepi mana? Tepi itu akan menangis. Ini yang pertama. Yang kedua yang akan menangisinya adalah tempat-tempat di mana dia berzikir kepada Allah. Hadir majlis ilmu, hadir majlis zikir. Dua tempat itu akan menangisi kematiannya. Dan tangis mereka ni adalah tangis yang akan disertai dengan doa memintakan keampunan kepada yang meninggal tadi. Dikira sebagai amal jariah. Dia beristighfar untuk kita yang duduk. Maka tu Masya Allah, semakin banyak majlis yang kita duduki, semakin banyak masjid dan surau yang kita duduki, semakin banyak saksi kita di hari kiamat. Itu di antara amalan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Dalam satu hari ini beliau solat maghrib lain, masjid lain, surau, solat asar lain, solat maghrib lain, selalu berpindah untuk apa? Beliau kata untuk memperbanyak saksi di sisi Allah. Ini tempat daripada bumi. Yang kedua, dua tempat daripada langit yang akan menangisinya. Yang pertama adalah tempat pintu langit, yang dimana dari pintu itu amal dia naik. Pagi-pagi macam ni amal kita dah naik dah ke sisi Allah. Mudah-mudahan amal kita diterima sampai ke langit ketujuh, amin ya rabbal alamin. Setiap langit akan di-scan nih, dekat mana sombong, mana riya, mana sum'ah. Allah Ta'ala akan filter sehingga diambil yang terbaik saja. Yang kedua adalah tempat daripada pintu itu turun rezekinya ke bumi. Pintu rezeki dengan pintu amal, dua-dua akan menangis di langit sana. Ya Allah, dah tak ada lagi amal yang datang. Ya Allah, tak ada lagi rezeki yang turun untuk orang yang beriman kepadamu tu ya Allah. Ini akan menangis untuk orang yang taat kepada Allah. Untuk orang yang tidak taat kepada Allah, dia tak menangis, bahkan dia bersyukur, alhamdulillah lah, tak lagi orang tu lewat daripada sini, tak ada lagi amal jahat yang naik. Dia akan bersyukur kepada Allah. Tapi orang yang baik, yang hadir, mengisi waktu dengan kebaikan, ini akan ditangisi oleh bumi dan juga lah langit. Alhamdulillah lah, pukul 7, mudah-mudahan kita boleh solat isyraq 2 rakaat. Siapa yang solat isyraq 2 rakaat, Allah Ta'ala bagi beberapa kelebihan. Yang pertama, ditulis baginya haji dan umrah yang sempurna. Isyraq ataupun duha, ada yang katakan sama, ada yang katakan berbeza. Yang kedua, Allah Ta'ala cukupkan rezekinya sehari semalam. Allah Ta'ala aturkan segala urusannya. Allah Ta'ala mudahkan segala problemnya. Ini kelebihan solat di pagi hari. Ayajizu ahadukum ayyusalliya fi awwali yaumihi fa'akfihi yaumahu. Adakah kalian mampu mengerjakan solat di awal hari? Aku akan cukupkan segala urusan untuknya. Ini dijamin oleh Allah. Mudah-mudahanlah kita boleh solat isyraq 2 rakaat. Terbaik lagi kalau boleh 4 rakaat. Duha paling afdal 8 rakaat. Tak mesti satu masa sekarang, nanti dekat office buat lagi, nanti dekat mana buat lagi. Tak mesti langsung, tapi semakin pagi semakin baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita keistiqomahan hadir dalam majlis-majlis kebaikan macam ni.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai al-mutahabbin dan mutazawirin yang saling mencintai dan berjumpa karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.